Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini merupakan kali yang keberapa ya kita berjumpa mengenai perkara yang sama ya. Dan perkara itu agak terdiam seketika di mana yang akhir ya, di satu PC yang akhir yang kita adakan, kita seolah-olah mengatakan ataupun mencadangkan kepada pihak kerajaan agar kalau tak buat satu sekolah, satu sealiran, kita kena buat mungkin 40 jenis sekolah yang berbeza lah. Pasal itu untuk memberi keselesaan juga kepada mungkin orang asli, orang Dayak, orang Iban, orang segala-galanya yang ada untuk mempunyai sekolah sendiri. Ini sebenarnya pilihan kita lah. Baru-baru ini saya juga sebenarnya untuk maklumat adalah duduk dalam jawatankuasa GST ya, untuk memberi penjelasan kepada rakyat terhadap isu-isu GST. Jadi chairman kita Tan Sri Dr. Irwan KSP kita mengatakan kita kena buat penjelasannya dalam 4 bahasa sekurang-kurangnya. Di Semenanjung ini ada kena 4 bahasa, dan di Sabah Sarawak lain-lain bahasa lah semua. Jadi kalau kita lihat daripada sudut itu saja, cuba bayangkan setelah lebih 50 tahun merdeka, kita masih perlu berinteraksi dalam bahasa-bahasa yang berbeza-beza, yang kita lihat amat pelik lah. Pasal kita ada satu bahasa kebangsaan yang seharusnya difahami oleh semua orang, tetapi setelah 50 lebih tahun merdeka masih lagi kita terkiai-kiai ya, mencari satu bahasa yang boleh difahami oleh semua rakyat Malaysia. Di masa yang sama juga, kalau kita lihat ya, kebelakangan ini kita lihat keadaan ya, perhubungan kaum di antara rakyat di Malaysia. Saya pendidikan sekolah Cina ya. Kawan-kawan saya ramai juga. Saya mungkin lebih faham daripada orang lain pasal saya boleh berbahasa Cina. Tapi mungkin yang sekolah yang mereka yang tidak faham pada bahasa Cina, mungkin persepsi dia agak berbeza. Jadi kalau kita lihat kembali, kalau kita lihat daripada sudut ancaman yang ada kebelakangan ini, yang orang Melayu marah pada orang Cina marah pada orang Melayu, marah pada orang India, kita agak risau sebenarnya. Kerana ini sudah tentu tidak menuju kepada perpaduan. Ya, setelah puluhan tahun merdeka, kita masih tidak faham dan kita masih mempunyai perasaan-perasaan yang kalau kita lihat daripada media massa yang ini Facebook apa benda, kita agak takut ya, pasal tidak ada limit. Jadi jauh daripada kita berpadu setelah 50 tahun lebih ya, kita merdeka, kita tidak ke arah kesatuan. Kita ke arah perbezaan sebenarnya. Kalau kita lihat, kalau kita tanya kenapa perbezaan ini berlaku. Jadi kita boleh tepuk dada tanya selera untuk melihat kaedahnya kenapa kita jadi begini dan apa yang kita perlu buat. Pasal cadangan ini dulu kita buat juga kepada kawan-kawan kita orang Cina. Mereka memang tidak setuju untuk diadakan sekolah satu bahasa lah, untuk bersama, sekolah bersama. Jadi nombor satu, kita mungkin minta lah apa ada cadangan yang lebih baik. Pasal macam saudara sebut tadi, kita agak sederhana. Jadi kita nak minta mungkin Dong Zong boleh memberi cadangan yang lebih baik untuk kita berpadu. Hari ini kita tidak berpadu. Kita boleh menjadi, kita mempunyai time bomb dalam masyarakat kita hari ini yang boleh membawa kepada pergaduhan kaum kalau kita tidak faham keperluan kaum-kaum di negara ini. Jadi kalau kita boleh bersatu, kita boleh faham, maka lebih mudah kita berkawan ya. Dan ini boleh dibuktikan. Kalau saya nak bagi satu contoh lah, kata kalau kita ambil Limpit Siang hari ini ya, kita letak dia dengan singa. Saya rasa dia pun tak berani. Tak takut singa takut pada dia, tapi dia memang tak berani duduk dengan singa tu lah. Kalau kita ambil rimau pun mungkin makan dia ke tak tahulah. Tapi ini satu situasi yang kita semua tahu. Rimau tak mungkin, rimau yang liar tak mungkin boleh duduk satu tempat dengan manusia. Tetapi kita tengok juga dalam YouTube ke mana-mana, rimau boleh tidur dengan budak kecil, singa boleh duduk sekali, bermain sekali. Ya, jadi kita ambil daripada faktor kebenarannya, benar atau tidak, kita tidak boleh kita boleh bersatu kalau kita tidak faham memahami. Macam singa atau rimau tadi, dia tentu tak faham Limpit Siang lah.
Tapi kalau Lim Kit Siang dengan singa itu hidup daripada dulu sampai sekarang, dia pun tak ada masalah. Jadi yang kita nak kongsi di sini adalah jika kita mengambil kesungguhan, duduk sekali, faham sekali, kita boleh. Dan kita boleh menentukan kemakmuran. Ini destinasi negara kita untuk anak-anak kita, cucu kita. Jadi kita kena bersatu. Tapi apakah kaedah-kaedah untuk bersatu? Kalau bahasa pun tak faham, nak bersatu macam mana? Dan kita juga perlu lihat hari ini, kalau kita lihat ada pembunuhan, ya. Isteri bunuh suami, suami bunuh isteri, anak bunuh bapa, bapa bunuh cucu. Macam-macam cerita lah ni, ya. Kebanyakannya disebabkan kenapa? Ini tidak ada Cina Melayu. Orang Cina bunuh orang Cina, orang Melayu bunuh orang Melayu. Kenapa dalam masyarakat boleh jadi begitu? Kerana kita tidak faham, kita tidak menghormati. Kita tidak faham dan kita tidak cuba faham. Jadi ini kita perlu jadikan ia sebagai contoh dalam kehidupan kita, masyarakat majmuk di Malaysia. Kalau kita mempunyai kaedah dan cara untuk bersama, maka peluang kita untuk mencapai kemakmuran itu lebih jelas. Jadi ini ringkasnya lah. Ya, pasal Cik Zul tak bagi saya cakap lama, jadi saya ambil setakat tu dulu. Tapi apa pun, sebenarnya yang NGO yang nak mengikut ini banyak, tapi kita pilih yang mana-mana dulu. Pasal kalau nak memang dua bilik atau 3 bilik macam ni pun tak cukup nak isi NGO yang berhasrat demikian. Dan bukan NGO Melayu saja, ya. NGO Cina pun sama, dan mereka yang cintakan keamanan, nak mewujudkan keadaan yang terbaik untuk negara, memang mereka bersetuju. Okey. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.